Rahman Hakim. Saya dengar sendi ni daripada ayah saya sendiri, yang mana dia dah guna sendi ni dalam 5 botol untuk dia punya osteoarthritis. Jadi bila selepas diguna tu hasilnya memang positif lah. Dia dah hilang osteoarthritis tu. Jadi sekarang ni saya pun mungkin masalah genetik kan, jadi terkena pada saya. So saya pun rasa saya kena cubalah sendi ni sama. So bapak sebelum ni memang ada sakit osteoarthritis berapa lama? Dia dalam setahun setengah. Setahun setengah lah. Lepas dia cuba produk sendi lebih kurang dalam 2 bulan. Lebih kurang dalam, saya tak pasti berapa bulan, tapi dalam 5 botol lah. 5 botol dah 2 bulan lebih lah. Bulan lebih lah. So memang dia dah memang positif. Dia dah tak ada dah. Macam bengkak-bengkak sendi pun dah tak ada. Alhamdulillah. Semua kuasa Tuhan abang. So kena continue makan sebab jadi sekarang ni saya nak mencuba untuk diri saya sendirilah untuk ni. Okey bang, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. InsyaAllah pagi ni kita akan membicarakan soal sifat-sifat mazmumah ataupun sifat-sifat takabbur, ujub dan riak. Jadi pagi ni insyaAllah saya kongsikan dengan sekalian sifat takabur ataupun sifat meninggi diri ataupun cakap besar ni tuan-tuan sekalian, takabur. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita pada pagi ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam hidayah. Allah taala beri kita belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, sifat takabur ni adalah satu sifat yang dilakukan oleh makhluk yang bernama Azazil ataupun nama sekarang adalah Iblis. Jadi tuan-tuan sekalian, kita takut benar akan sifat takabur ni menerusi di dalam kita punya niat ataupun dalam diri kita. Sebab apabila ada sifat ni tuan-tuan sekalian, amal-amal yang kita buat tu Allah Subhanahu wa taala akan tolak. Sedia maklumlah dunia ini adalah darul amal ataupun darul imtihan, tempat untuk kita beramal, tempat Allah Subhanahu wa taala uji. Jikalau kita tidak jaga akan sifat takabur, jaga bukan kita memelihara sifat tu, kita memelihara diri kita daripada sifat takabur. Jadi sifat ni lah tuan-tuan sekalian kita nak bincangkan dengan sebaik yang mungkin, semahu yang mungkin, supaya kita tidak pergi kepada sifat takabur ini dan seterusnya amal kita ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat takabur ni tuan-tuan sekalian, dia datang apabila tiada usaha di dalam diri kita untuk menjauhi akan sifat takabur. Dalam kitab Minhajul Abidin bagaimana dibincangkan akan sifat takabur, seseorang itu melakukan sesuatu perkara, dia jadi rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia yang terbaik, ataupun dalam syair anta syamsun anta badrun, kalau ikutkan dalam selawat Rasulullah anta syamsun anta badrun ni sesuailah dengan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anta syamsun, engkaulah matahari, engkaulah bulan, anta nuru faqa nuri, engkaulah cahaya mengatasi segala cahaya. Itu yang kita puji, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diri kita ni adakah sama kedudukan kita dengan Rasulullah? Ya billah,
Dosa kita banyak tuan-tuan sekalian. Apabila kita buat amal dengan dosa yang kita ada, buat amal, lepas tu amal kita pula amal yang orang cakap yang lalai. Itu yang jadi masalah. Apabila ada datang sifat takabur tu, amal kita habis berkocai macam tu tuan-tuan sekalian. Jadi apa yang terjadi pada satu makhluk ni tuan-tuan sekalian, apa yang terjadi pada satu makhluk ni, apabila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan malaikat, lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan golongan ataupun bangsa jin. Jelas di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanya saja ibadah. Jadi tugas kita beribadah. Jin pun sama beribadah. Nama ketua jin ni tuan-tuan sekalian, nama dia Jan, Mahmud Jan. Nama dia Jan, ketua segala jin. Azazil ni datang daripada dia lah. Menjaga akan golongan jin ni adalah satu malaikat. Jadi Jibril malaikat bawa ke langit akan iblis ataupun Azazil ni nama asal dia, bawa kepada malaikat Jibril pelihara. Apabila Jibril pelihara akan Azazil ni tuan-tuan sekalian, pelihara, makin lama makin taat, makin hebat ilmu dia, amal dia. Apa dikatakan ulama? Setiap jengkal bumi ini sudah disujud oleh Azazil. Setiap jengkal, makna dekat mana-mana sajalah, dekat Negeri Sembilan, dekat Melaka, Sogamban, Kelantan, tuan-tuan sekalian. Setiap jengkal dekat muka bumi ini sudah disujud oleh Azazil. Nak main itu betapa ahli ibadat Azazil. Nak dibanding ilmu, ya Allah, sampaikan malaikat itu jadi anak murid kepada Azazil. Setiap nama-nama kat langit tu ada gelaran-gelaran Azazil. Mana Azza itu tuan sekalian, makna dia Azza tu kemuliaan. Il tu mana dia Tuhan, Allah. Dalam bahasa Ibrani. Gabungan Azazil ni tuan sekalian, belakang ada il tu Allah, kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Azazil. Satu hari ni Ustaz nak jadikan cerita bagaimana keadaan seorang makhluk ni tuan-tuan sekalian hidup di dalam syurga, terbuang dia dengan sifat takbur. Itu sifat yang pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah sifat takbur. Cerita tuan-tuan sekalian, apabila Azazil ni jadi alim, imam malaikat, memang wali keramat, ada kat langit ni wali keramat dan Azazil tuan-tuan sekalian. Doa makbul, mana setiap ibadah itu hebat, dia punya ilmu dia hebat. Dan apabila Azazil ni tuan-tuan sekalian, malaikat Israfil naik ke langit. Israfil ni meniup sangkakala. Naik ke langit tuan-tuan sekalian, Israfil ni naik ke langit. Lepas Israfil ni tengoklah apa yang nak terjadi dan bila masa nak tiup sangkakala tu. Dan apabila Israfil dia terpandang satu ketentuan di Lauh Mahfuz, seorang makhluk ni, hamba ni akan mengkhianat ataupun melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan akan terbuang. Israfil lihat, malaikat meniup sangkakala ni lihat, dia menangis tuan-tuan sekalian, yang dia ingat seorang tu dia. Jadi menangis, dia turun tuan-tuan sekalian. Lepas dia turun, dia beritahu kepada Jibril alaihissalam. Beritahu kepada Jibril pun ingatkan dia, menangis Jibril. Lepas tu cerita pula malaikat yang lain, menangis pula berjemaah malaikat. Tuan-tuan jangan tanya, walah macam mana malaikat menangis. Malaikat ini daripada cahaya penuh. Nah, kelajuan cahaya satu saat, dikaji cahaya alam bawahan, satu saat 300,000 kilometer. Satu saat. Itu sebab Jibril ni, malaikat-malaikat ni, bawa amal kita sekejap pada bawah ni, dunia ni bawa langit sekejap itu sebab kelajuan cahaya. Kelajuan alam bawahan pun satu saat bersamaan 300,000 kilometer. Bagaimanakah kelajuan nuraniyin? Jibril alaihissalam dengan malaikat-malaikat ni yang pakat tak apa, kita jumpa Tok Guru kita. Siapa Tok Guru itu? Azazil lah. Siapa Tok Guru itu tuan-tuan sekalian? Azazil lah. Lepas tu jumpa dengan Azazil, apabila jumpa dengan Azazil, mintalah tolonglah Tok Guru. Padahal Jibril pelihara dia, sebab alim dia, hebat ilmu itu. Jadi Tok Guru, imam kepada para malaikat, tolonglah Tok Guru. Nampak Israfil ni, nampak akan ada seorang akan mengkhianati, akan keluar daripada rahmat Allah Ta'ala. Minta doalah kita. Kalau kisah tu, Israfil cerita kisah pada Jibril, menangis. Malaikat semua menangis, ingat ke dia, makna dia risau akan diri sendiri. Azazil ni lahir.
Nak jadikan cerita kronologi nak terkeluar Azazil. Azazil ni lain, malaikat menangi, dia tak menangi. Bahkan dia cakap takkan aku. Nampak. Sifat itu tuan-tuan sekalian yang perlu kita ambil pedoman. Takkan aku. Kata Azazil, takkan aku kan guru dia, imam dia. Dia orang pun minta nasihat, minta doa. Nah, jadi Azazil tak apalah, aku doakan untuk malaikat supaya bukan di kalangan malaikat. Jadi kalau bukan kalangan malaikat, sebab itu ketentuan Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz. Kalau bukan di kalangan malaikat, tuan-tuan sekalian, siapa lagi? Kalangan jin lah. Apabila Azazil ni ada sifat ujub, rasa hebat diri, takkan aku. Nampak takbur. Azazil takkan aku. Jadi apabila tuan-tuan sekalian didoakan malaikat, makna makbul doa Azazil tu dijadikan cerita waktu kejadian Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah Ta'ala perintah Azazil ni sujud Adam. Perintah Azazil ni sujud kepada jasad Adam alaihissalam. Jadi Azazil ni, saya maklum, jin ni diciptakan daripada api. Ada ulama beritahu api tu pucuk kat atas tu diciptakan akan Azazil. Jadi tuan-tuan sekalian, Azazil ni rasa diri hebat dah lah dia dahulu diciptakan. Kalau dalam ayat Al-Quran, wama khalaqtul jin, disebut nama jin dulu. Baru insan, baru manusia. Makna aku diciptakan dulu. Lepas tu mulia pula dia lah khabar, mulia daripada api. Lepas tu ni daripada tanah, kotor, busuk, lahat. Tu takkan nak pergi sembah pula si Adam alaihissalam. Jadi tidak sembah Adam. Dia beritahu, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak boleh sembah kepada Adam. Sebab apa tak boleh? Sebab aku daripada api tinggi, dia daripada tanah, aku dijadikan dulu. Dah nampak. Dia jadi koreh pajak kan, jadi takbur, cakap besar, tuan-tuan sekalian, cakap aku hebat pada Adam. Takkan aku nak sembah Adam, mencemar dulilah. Macam tu lah tuan-tuan sekalian cerita Azazil ni. Masalah sekarang ni, siapa yang perintah? Allah. Kalau Allah suruh sembah pokok, tuan-tuan sekalian, wajib kita sembah. Kalau suruh puasa setahun pun, wajib kita kena puasa setahun. Tapi Azazil tu masalah. Kita, apabila kita lihat riwayat-riwayat ataupun kisah-kisah makhluk berkala ni, kita yang hidup ni ambil pedoman. Cerita yang saya nak beritahu ni tuan-tuan sekalian, untuk diri saya dan orang-orang yang mendengar, jangan ada sifat takbur. Sifat itulah yang akan menjahanamkan amal kita. Amal kita ni tak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Azazil ni tuan-tuan sekalian melawan, sudah ya tuan-tuan sekalian terkeluar daripada rahmat Allah. Sebelum keluar atau bersumpah pula di hadapan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, minta izin matikan aku lewat akhir nanti, sebab aku nak bawa anak cucu Adam ni, bawa sama-sama masuk di dalam neraka. Koreh Azazil tu tuan-tuan sekalian. Sifat apa yang dibawa oleh Azazil tu? Sifat takbur. Jadi kita ni jangan takbur. Kita ni tuan-tuan sekalian sentiasa tawaduk, merendah diri akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita cakap besar, jangan cakap hebat kita tuan-tuan sekalian. Jangan kita menghina akan manusia. Jangan kita sikap takbur, itu tak nak. Jadi pagi yang mulia ini yang kita nak bahaskan akan takbur ini, supaya benda ni tuan-tuan sekalian menjadi pedoman dalam hidup kita. Memang kadang-kadang kita terlepeh cakap tu kita istighfar balik, kembali kepada landasan yang sebenar, kembali kepada fitrah semula jadi deh. Nah, apa yang ada hari ni bukan milik kita, ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita, harta kita, orang kita sayang, milik Allah. Kan? Apa yang kita ada ni adalah pemberian Allah. Jangan cakap besar, jangan cakap hebat. Kan Allah Subhanahu Wa Taala marah. Kita nak buat apa dengan sekalian, selalu kita membesarkan Allah. Tak ada perasaan yang hebat dalam diri kita tuan-tuan sekalian, melainkan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan cakap besar, jangan cakap hebat. Di dalam hati kita hanya sebenarnya ada Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat inilah yang dikatakan sifat-sifat yang akan membatalkan iman kita. Iman apa? Percaya membenarkan dari sudut bahasa. Dari sudut istilah itu dan sekalian, beriman akan kewujudan Allah, beriman akan kewujudan Allah, kewujudan malaikat, qada dan qadar, apa yang ada atas muka bumi ni ada milik Allah Ta'ala. Kita adalah makhluk Allah, tak ada Tuhan disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Jadi kita nak hadirkan benda tu lah tuan-tuan sekalian, supaya kita jadi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak nak datang akan sifat takbur.
Kalau kita tidak mengiyakan tuan sekalian akan Allah dari sudut lisan, tetapi kita cakap besar, cakap hebat. Nah, kita ni agah benar dengan apa? Agah ni macam kita ni belagak benar tuan sekalian dengan kelebihan kita. Jangan. Kita ni lemah saja. Dunia ini tuan sekalian semakin lama semakin tua akan meninggalkan kita. Umur kita 70 tahun mungkin kita boleh berlari 15 km, 30 km. Kau sekarang umur 50 tuan-tuan sekalian nak berlari banyak tu takut tengah berjalan. Alu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni lemah tuan-tuan sekalian, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha esa, Allah ada. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian sekian saja perkongsian kita untuk kuliah subuh kita tuan-tuan sekalian tim Syamsul Debat ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri pengajaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan supaya kita lari dari satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat keji, sifat mazmumah, sifat takbur. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk kita amal dan sampai. Aku li qauli hada astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu Okey. Sejak lepas dah makcik minum air ni, alhamdulillah sakit itu makcik beransur okey. Daripada susah nak bangun, makcik senang bangun. Dan kawan-kawan makcik pun tengok makcik berjalan macam lepas kudung sekarang ni. Laju. Benda ni. Berapa botol Jadi lah? berkesan lah untuk makcik. Sekarang makcik minum 2 botol. Alhamdulillah. Jadi orang kata itu yang daripada tengok keadaan makcik. Kawan makcik tanya lama, makcik kata tu tengok pada tidak balas pada makcik dulu. Kalau makcik berjaya, bila orang tengok alhamdulillah makcik dah makin cergas. Makin tak ada lah macam dulu tak angkut-angkut jalan. Jalan lah. Tu dia orang nak juga tak gitu. Sikit ya.